KPM. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda sekarang sedang menyaksikan Bina Upaya Guru di Didik TV KPM berteman dengan saya Syamira Nazir. Ini merupakan sebuah program baru di Didik TV berkonsepkan tentang perguruan semuanya. Selama 30 minit kita akan membincangkan tentang maklumat ataupun perkembangan laluan kerjaya seorang guru dan juga hala tuju dalam profesyen keguruan. Dan istimewanya dalam episod kali ini kita akan membincangkan tajuknya tentang program matrikulasi. Macam mana pula tu? Tetapi sebelum itu, Mira nak perkenalkan dua orang tetamu kita di studio. Cukup hebat, cukup luar biasa pengalaman kejayanya, jawatannya pun yang disandang cukup hebat. Di studio kita bersama dengan Dr. Hajah Sharifah Severn Jamilah dan Said Imam yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Dasar dan Perancangan Bahagian Matrikulasi KPM. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Sihat, Doktor. Dan di sebelahnya ditemani Encik Azman Mokhtar merupakan Pengarah Kolej Matrikulasi Perak Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar, Encik Azman? Okey, selamat. Sihat, Alhamdulillah sihat. Baik. Selamat datang ke Didik TV KPM. Mira ucapkan di mana pada hari ini kita nak berceritakan tentang program matrikulasi. Dan Mira nak tanyalah kepada Dr. Sharifah sendiri. Boleh Doktor jelaskan secara ringkas apa usaha yang dilaksanakan oleh KPM untuk memastikan pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun PPP ini berada pada tahap kompetisi yang terkini? Untuk makluman Cik Mira, Kementerian Pendidikan Malaysia sangat komited bagi memastikan pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu guru, pensyarah, pegawai, pemimpin pendidikan sentiasa komited dengan perkembangan yang terkini. Jadi KPM telah menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di mana pelan ini mempunyai 11 anjakan. Di bawah anjakan yang keempat iaitu mentransformasi profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan supaya kita nak menarik lebih ramai lagi orang luar ataupun seperti yang Mira cakap tadi sebagai nak berminat nak jadi guru. Betul. Cita-cita saya sebelum ini. Untuk memilih menjadi profesyen keguruan. Jadi untuk itu bagi memastikan pegawai perkhidmatan pendidikan guru atau pensyarah ini sentiasa kekal berkualiti sepanjang perkhidmatan ataupun kita punya tagline ialah guru berkualiti sepanjang perkhidmatan. Jadi oleh itu KPM menyediakan latihan dalam perkhidmatan yang bersutu dan terancang bagi memastikan semua guru dan pensyarah ini kompeten mengikut perkembangan aliran semasa. Betul. Sebab sekarang ni kalau kita lihat dengan perubahan landscape pendidikan, contohnya bila berlakunya pandemik COVID-19, trend pengajaran dan pembelajaran di sekolah juga telah berubah. Kalau sebelum ni memang secara bersemuka dalam bilik darjah, tapi sekarang ini kita semasa pandemik itu guru mengajar secara maya. Betul. Jadi ini adalah perubahan trend semasa yang memerlukan guru, pensyarah supaya sentiasa mengikuti perkembangan dan mengubah kemahiran mereka mengikut trend-trend yang semasa. Jadi untuk pembangunan profesionalisme berterusan seperti yang saya cakap tadi, pelan tadi, dia mempunyai 4 objektif utama: meningkatkan kualiti guru dan pensyarah pemimpin pendidikan secara berterusan, maknanya sepanjang perkhidmatan mereka. Memastikan guru pensyarah ini dapat meningkatkan kompetensi dan kemahiran mengikut kemahiran yang terkini dan mengikut aliran semasa. Walaupun dah menjadi seorang cikgu, baik pensyarah ke, tetap latihan berterusan dilaksanakan. Pembelajaran sepanjang hayat lah ni. Betul. Demi memastikan kemenjadian murid itu berhasil. Baik, kalau itu tadi Puan sentuhkan tentang bagaimana program yang dilaksanakan. Kalau di bahagian matrikulasi sendiri, macam mana perancangan ataupun usaha yang dilakukan oleh bahagian matrikulasi untuk memastikan profesionalisme warga program matrikulasi? Bahagian matrikulasi juga termaktub dengan Pelan Pembangunan Profesionalisme yang berterusan, di mana
terdapat 13 aktiviti ya untuk pembangunan profesional bagi pensyarah dan juga pegawai di matrikulasi lah. Jadi untuk itu kita bagi memastikan pensyarah dan pegawai-pegawai kompeten mengikut kemahiran, mengikut pengedaran masa. Jadi pensyarah-pensyarah juga disediakan latihan dan antaranya ialah lebih banyak kepada program-program kesarjanaan, di mana program-program kesarjanaan ini inti memberi peluang untuk pensyarah berkongsi pengalaman, membuat penyelidikan, membuat inovasi-inovasi, ya. Dan mereka juga ada professional learning community di mana perkongsian di antara pensyarah bersama-sama untuk membangunkan kepakaran dan kemahiran. Jadi untuk itu kita memberi peluang mengadakan, contohnya kita adakan convention, seminar, kolloquium, kita ada PLC, kita ada program-program inovasi untuk memberi peluang pada meningkatkan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran, menggunakan teknik-teknik yang baru, menggunakan pendekatan-pendekatan semasa perkembangan sekarang ini. Contohnya kita berkait dengan pembelajaran digital. Betul. Jadi kita akan memberi kemahiran-kemahiran digital, menyediakan kemahiran-kemahiran digital kepada pensyarah. Okey, baik doktor, dan saya suka dengar bila doktor kata pensyarah ataupun cikgu itu diberi ruang untuk berinovasi dengan cara terbaik untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebab saya pun ada pernah jumpa seorang cikgu yang cukup berinovasi dalam dia punya pengajaran PDP dia dengan melaksanakan nyanyian tetapi dalam mata pelajaran matematik untuk menarik minat murid. Sampai sini kita akan tanya pula Encik Azman tentang konvensyen penyelidikan dan juga PLC inovasi yang telah doktor sebutkan tadi. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira. Kita ada dua orang tetamu jemputan iaitu Dr. Hajah Sharifah dan juga Encik Azman Mokhtar. Kita akan membincangkan tentang KOMPI 2 2022 program matrikulasi. Sedikit maklumat kepada anda, mungkin ada penonton yang baru saja menonton. KOMPI 2 tu merujuk kepada Convention Penyelidikan PLC Inovasi Pendidikan 2 2022 program matrikulasi. Dan ini yang saya nak tanya kepada Encik Azman tentang konvensyen ini, sebabnya konvensyen ini merupakan kali pertama dilakukan pada tahun 2021. Betul Encik Azman? Betul. Boleh Encik Azman kongsikan tentang konvensyen ini kepada semua penonton di rumah? Okey, terima kasih Mira dan juga semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya kena bercerita tentang sejarah yang lepas lah ya untuk KOMPI ini. Jadi untuk sebelum tahun 2021 yang lalu, maknanya kita ada hanya R&D buat asing, ya, PLC asing, kemudian KIK asing. Jadi bermula tahun lepas kita gabungkan sekali ya. Mulai tahun lepas ya, tahun 2021 buat julung kalinya bahagian matrikulasi dengan kerjasama Kolej Matrikulasi Selangor di Banting ya, dan juga Yayasan Guru Tun Hussein On ya, YGTHO sebagai penaja dalam menganjurkan program ini yang menggabungkan kategori iaitu penyelidikan, PLC, inovasi pendidikan dan kumpulan inovatif dan kreatif ataupun KIK di bawah satu platform yang dinamakan Convention Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi KPM atau ringkasnya KOMPI 1 tahun 2021. Itu untuk sejarah awal. Jadi ketika itu tahun lepas saya sebagai pengarah di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor di Pontian ya. Jadi waktu itu kali pertama ini bila digabungkan semua sekali, terasa ini satu peluang. Saya bagi galakkan kepada pensyarah-pensyarah saya untuk hantar seberapa banyak penyertaan dan alhamdulillah mereka sahut cabaran saya dan mereka ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya, itu biasalah. Jadi alhamdulillah berkat dorongan galakan saya itu pensyarah di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor ramai yang masuk
convention ini ya. Jadi untuk kaedah pelaksanaan Kompi 1 yang tahun lepas ya, yang mana Kompi 1 2021 dia bertemakan memperkasakan pembelajaran dalam dunia digital. Mana tahun lepas mana sesuai dengan PKP kita pembelajaran secara maya dan sebagainya, jadi sesuai dengan tema tersebut ya, yang dilaksanakan secara dalam talian, dia tak bersemuka dalam talian pada 12 hingga 14 Oktober tahun 2021 lepas, yang mana penganjurnya adalah Kolej Matrikulasi Selangor ya. Okey. Jadi untuk Kompi pertama juga dia ada subtema dia juga subtema dia yang diketengahkan dalam Kompi pertama yang lepas ialah terdiri daripada 3 kluster. 3 kluster. Yang pertamanya kluster pertama pendidikan digital. Baik. Yang kedua, kluster kedua revolusi industri keempat ataupun IR 4.0 dan juga yang ketiga kluster ketiga pengurusan dan kepimpinan. Baik, dan untuk ketiga-tiga kluster ini pensyarah itu boleh pilih lah nak yang mana. Macam tu. Ya. Ikut kepakaran Ikut atau kepakaran ikut kajian, ikut perkongsian apa yang mereka dapat. Contohnya inovasi. Mereka boleh lihat bagaimana mereka mengajar secara maya, apa penambahbaikan yang mereka boleh berkongsi semasa platform ini. Wow. Saya dengar tu pun dah boleh bayangkan meriahnya macam mana kan. Lebih-lebih lagi apabila konvensyen ini disertai bukan saja oleh pensyarah di suatu negeri tetapi di seluruh negara. Ya. Betul kan? Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung lagi sesi perbincangan kita dengan doktor dan juga Encik Azman hanya di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita di Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kita membincangkan tentang Kompi 2 2022 program matrikulasi. Kita dah bincangkan banyak tentang konvensyen ini, bagaimana dilangsungkan, tentang PLC dan juga inovasi pendidikan program matrikulasi ini yang mula dilaksanakan pada tahun 2021 seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Sharifah dan juga Encik Azman. Dan saya ingin tanya kepada doktor lah kan, kalau di tahun yang lepas konvensyen ini boleh dikatakan berhasil dengan cukup baik, cukup meriah, mendapat sambutan yang luar biasa seperti mana yang Encik Azman sendiri tekankan tadi. Bagaimana doktor rasa untuk tahun ini? Adakah konvensyen ini akan diteruskan ataupun bagaimana? Terima kasih Mira. Konvensyen ini akan diteruskan bagi tahun 2022 di mana Kompi, kita panggil Kompi 2 2022 akan bersiaran pada 27 hingga 29 September dan di tempatnya ialah di MH Hotel Ipoh. Jadi konvensyen ini akan dilaksanakan secara hybrid lah. Kalau tahun lepas kita buat secara dalam talian sepenuhnya. Di mana dengan ini akan ada aktiviti bersemuka dan juga ada aktiviti pembentangan secara dalam talian untuk memberi peluang lebih ramai lagi guru yang berada di seluruh Malaysia untuk turut serta. Jadi konvensyen kita pada tahun ini bertajuk Pembelajaran Bermakna Menerajui Kejayaan Masa Depan. Jadi dia ada 3 subtema, iaitu subtema pengajaran dan pembelajaran, pembangunan insaniah dan juga kepimpinan pendidikan. Jadi dia ada beberapa aktiviti, antaranya kita ada ucap utama, kita ada forum, kita ada juga pembentangan selari daripada pelbagai peringkat lah di sama ada pensyarah ataupun daripada institusi awam, daripada KPM yang akan turut serta. Salah satu aktiviti utama dalam konvensyen ni ialah forum. Forum punya ialah tajuk forum ialah pembelajaran bermakna dalam era VUCA, iaitu volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Adaptasi dunia pendidikan, di mana ahli forumnya terdiri pada KPM, KPT dan industri lah, iaitu terdiri pada Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme iaitu Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim. Seterusnya ahli forum ini ialah Profesor Dr. Ismi Arif, di mana Timbalan Naib Chancellor Akademi Antarabangsa daripada UPM. Beliau merupakan wakil KPT dan kita juga menjemput Presiden ASTI iaitu Dr. Muhammad Yunus bin Yassin, di mana ASTI adalah bermaksud sains, teknologi dan inovasi. Jadi kita harap dengan panel-panel ini dapat mengupas lebih banyak mendalam dalam keadaan semasa.
ahli panelnya cukup Okey. luar biasa, orang-orang yang berpengetahuan tinggi kan untuk mengupas isu yang disebutkan tadi dan juga tema bagi slot forum tersebut. Dan Encik Azman, Ya. jadi doktor ada terangkan yang konvensi ini akan terus dijalankan pada tahun 2022. Jadi sebagai penganjur bersama, apa yang Encik Azman boleh jelaskan mengenai KONPI 2 2022 ini? Baik, terima kasih Mira dan juga semua penonton. Alhamdulillah saya untuk tahun ini saya Polis Matrikulasi Perak diberi tanggungjawab untuk mengendalikan KONPI 2 tahun 2022 ini ya. Jadi alhamdulillah sebanyak 611 penyertaan telah diterima. Itu satu yang bagi saya membanggakanlah. Betul, ramai tu. Dan ianya sebenarnya melebihi sasaran awal kita. Sebenarnya kita sasar 500 saja tapi sehingga itu tarikh tutupnya 611. Alhamdulillah. Juga ini melebihi rekod penyertaan pada tahun lepas sebanyak 539 sahaja. Jadi daripada 611 penyertaan tersebut, sebanyak 258 penyertaan diterima untuk kategori penyelidikan asas ataupun KA dan juga kajian tindakan. Kemudian 221 kategori inovasi dan juga 104 penyertaan daripada kategori PLC dan juga 28 penyertaan untuk KIK. Itulah penyertaannya, alhamdulillah. Itu sambutannya amat menggalakkan. Jadi dari segi penganjuran untuk tahun ini ya, KONPI kedua tahun 2022 ini, alhamdulillah kami beri perhatian yang sewajarnya untuk pihak penganjur demi memastikan kertas kajian dan juga projek inovasi ini menepati kualiti yang ditetapkan. Oleh itu, 20 orang panel penilai daripada pelbagai institusi telah dilantik. Jadi penilai ini sebenarnya mereka ini mempunyai credibility ya dan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Jadi saya harap dengan penjurian daripada 20 orang ini diharap nilai ataupun kualiti KONPI tahun ini lebih kemas dan lebih memenuhi citarasa semua pihak. Jadi KONPI ini juga sebenarnya mensasarkan penonton dalam talian, lebih kurang kami sasarkan dululah anggaran saja lebih kurang 2,500 orang lah untuk KONPI tahun ini secara online. Kemudian itulah harapan kami untuk memastikan semua warga pendidik untuk sama-sama menonton ataupun memastikan menyaksikan KONPI ini secara atas talian. Okey, baik. Bila sebut adanya penyertaan, pastinya yang menyertai ini rasa teruja nak tahu juga tentang habuan yang bakal dibawa pulang kan. Dan menurut pemahaman saya, KONPI 2 2022 ini ditaja oleh Yayasan Guru Tun Hussein On. Jadi kalau boleh Dr. Sharifah terangkan apa hadiah yang menanti pemenang ni? Macam mana tu? Ini yang teruja ni kan, bakar semangat katanya. Yayasan Guru Tun Hussein On adalah penaja utama bagi keseluruhan konvensyen ini. Jadi untuk makluman, terdapat 115 buah hadiah yang disediakan oleh Yayasan Guru Tun Hussein On. Di mana antara nilai hadiah yang paling menariklah, contohnya untuk KIK, hadiah platinum bernilai lebih kurang bernilai 2,500. Wow, jadi besar kalau tu. guru sertai dia dapat habuannya cukup baiklah. Betul. Jadi ini bertujuan, hadiah ini merupakan untuk menggalakkan lebih ramai guru, pensyarah untuk ia sebagai satu persaingan yang sihat. Betul. Di samping mereka dapat membuat penyelidikan, mereka mendapat habuan di atas hasil usaha penyelidikan yang mereka laksanakan nanti. Baik, dan juga kepada Tuan Azman lah sebagai akhir kata lah kan, apa pesanan yang Tuan Azman ataupun Encik Azman nak sampaikan kepada penonton yang berada di rumah? Okey, terima kasih Mira dan semua penonton. Harapan saya lah, pertama bukan harapan, saya nak ucapkan tahniah kepada semua penyertaan daripada semua pihak di mana semoga mereka ini mendapat kejayaan, tak tahu lagi lah ya, keputusan belum lagi ya. Jadi kemudian saya juga mohon semua warga pendidik untuk bersedia dari sekarang untuk penyertaan KONPI ketiga tahun depan ya. Boleh bersedia daripada sekarang lah ya. Kemudian saya juga banyak harapan sebenarnya macam-macam lah untuk memastikan harapan kita. Pastikan agar KONPI 2 ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan daripada semua pihak, dan juga harapan saya lah untuk semua juga agar
hasil penulisan ataupun penyelidikan KIK daripada semua pensyarah ataupun warga pendidik ini dapat di-applykan, dapat digunakan dalam PDP masing-masing. Jadi, bagi saya mengharapkan, kami mengalu-alukan semua warga pendidik khususnya dan juga orang awam yang berminat untuk mengikuti pembentangan dan perkongsian serta peserta-peserta kompi yang lainlah untuk kompi kedua tahun 2022 ini secara dalam talian pada 27 hingga 29 September 2022 ini. Jadi penonton boleh mendapatkan tajuk-tajuk kertas yang akan dibentangkan di dalam e-buku program dan juga memperolehi pautan untuk setiap saluran yang akan disediakan. Jadi saya harap agar kompi ini berjalan dengan lancar dan jangan lepaskan peluang ini untuk mendapat mata kredit dalam SPL KPM untuk semua warga pendidik. Wah, Jom kita sertai kompi 2022 ini pada 27 hingga 29 September di MH Hotel Ipoh. Jangan lupa. Jangan lupa sertai kan. Andai kata saya menjadi seorang warga pendidik, saya pun sangat teruja ataupun teringin nak sertai juga kompi ni. Bila kita dengar kan taklimatnya, kan penyertaannya cukup meriah, cukup menarik dan ini merupakan satu usaha yang sangat memberangsangkan yang dibangunkan sendiri oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan keupayaan dan juga kompetensi PPP ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan ini dapat sentiasa cermelang untuk memastikan murid juga cermelang sama. Dan saya rasa kita dah sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Sharifah Sabran Jamila atas kesudian bersama dengan kami dan juga terima kasih Encik Azman Mokhtar kerana turut serta bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi tentang KONPI 2 2022 program matrikulasi. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Terima kasih Mira. Sama-sama teruskan setia menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.